Kita wajib bersyukur dengan nikmat kemakmuran dan keselamatan yang dikecapi hari ini dengan memberi penghargaan kepada anggota tentera kita. Sejak zaman berzaman mereka menaburkan hikmat bakti dalam memastikan negara kita aman dan selamat. Atas keringat, darah dan air mata pasukan keselamatan, kita sebagai rakyat Malaysia dapat tidur lena dan hidup selesa. Marilah kita bersama-sama mengetepikan kedudukan kita serta kecenderungan politik masing-masing untuk berfikir sejenak dan merenung kembali apa yang sudah kita kecapi selama ini, terutama nikmat keamanan dan kemakmuran negara. Dalam pelbagai misi dan operasi ketenteraan, banyak wira negara kita yang telah terkorban gugur sebagai bunga bangsa. Tidak kurang juga yang mengalami kecederaan, cacat anggota badan dan hilang keupayaan sepanjang hayat mereka. Jadi dalam video kali ini, kita akan mengikuti kisah keberanian 16 anggota Regimen Ranger Diraja menentang pengganas komunis. Teruskan menonton. Operasi Ngayau 3 atau Ops Ngayau 3 adalah salah satu daripada cerita pertempuran yang pernah berlaku di Sarawak, atau secara lebih khusus peristiwa ini berlaku di kawasan Binatang Sarikei. Hari ini nama binatang disebut sebagai Bintangor. Sekitar Oktober 1971, satu unit pelatun dari Regimen Ranger Diraja telah dikerah ke kawasan Sungai Garan setelah mendapat informasi daripada penduduk di sebuah rumah panjang di sana yang melihat kelibat segerombolan gerila komunis di kawasan mereka. Unit pelatun ini dikenali sebagai Company A daripada 1st Battalion Ranger dari Kem Pagar Ruyung Sibu yang diketuai oleh Kapten Walter Wong Anak Tedong bersama-sama dengan 16 orang anggota unitnya. Kesemua mereka adalah anak-anak Sarawak yang menjadi sebahagian daripada bujang berani, telah bangkit menyahut seruan Ibu Pertiwi pada ketika itu. Usai menerima arahan, kesemua mereka menaiki truk tentera daripada Ibu Pejabat Taktikal dan menempuhi perjalanan darat, Sarikei Simanggang dengan melalui kawasan Sungai Kedob. Sampai sahaja di satu kawasan kebun getah yang dikenali sebagai Skim Meradong, mereka telah diarahkan untuk mula menjejaki komunis di kawasan tersebut. Jadi bermulalah episod pelatun seramai 16 orang ini menyelusuri denai-denai hutan dengan penuh berhati-hati. Namun apakan daya, walau sudah lebih 6 hari di dalam hutan, kelibat komunis tiada yang kelihatan seperti yang dilaporkan sebelumnya. Dengan bekalan makanan yang semakin berkurangan, ditambah lagi keadaan anggota yang sudah mula keletihan. Akhirnya, unit pelatun ini diarahkan untuk menuju ke satu lokasi di Jalan Pakan Julau, yang terletak di dalam kawasan Sungai Kedob. Menjadi kelaziman dalam setiap operasi ketenteraan, sudah tentu akan dihantar beberapa orang peninjau yang akan ke lokasi lebih awal. Kali ini Seksyen Komander iaitu Sarjan Joseph Mileng Anak Kilom telah mengarahkan Kopral Dajai Anak Anggi dan Ranger Unggik Anak Anti untuk membuat pemantauan terlebih dahulu. Setelah berjalan agak lama, akhirnya sekitar jam 5 petang, mereka sampai ke lokasi yang diarahkan. Setelah membuat penelitian, Kopral Dajai mengambil keputusan untuk menempatkan unit pelatunnya di sebuah pondok kosong yang mungkin ditinggalkan oleh penghuninya sebelum ini. Pondok itu dirasakan amat sesuai untuk anggota pelatunnya, melepaskan lelah serta tidur semalaman setelah lama di dalam hutan. Meskipun Kopral Dajai telah membuat keputusan, namun sejak dari awal lagi, Ranger Unggik dikatakan tidak bersetuju dengan pilihannya bermalam di pondok berkenaan. Naluri Ranger Unggik kurang senang dengan keputusan tersebut. Namun bantahan dari Ranger Unggik itu tidak dipedulikan oleh Kopral Dajai. Apabila kesemua unit pelatun sudah tiba, akhirnya Kopral Dajai telah membuat pembahagian tugas untuk anggotanya. Di saat-saat genting seperti ini, segala kawalan sentri harus diutamakan demi keselamatan semua. Di samping itu, ada juga yang diarahkan untuk menyediakan juadah berbuka puasa ala kadar, memandangkan pada masa itu adalah bulan Ramadan di Malaysia. Meski hanya 3 anggota beragama Islam yang terlibat, iaitu Lance Kopral Berawi Jere, Ranger Arsyad Syahrin, dan Ranger Si Mahmud Sabiran, namun sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, akan menjamah makanan bersama-sama walau berbeza agama.
Mungkin kerana kesemuanya kepenatan setelah hampir seminggu di dalam hutan, menyebabkan ramai anggota selepas makan terus dibuai mimpi. Cuma yang di dalam tugas sentri sahaja, akan berjaga sepanjang malam sambil menunggu giliran tugasan mereka. Suasana malam yang pekat hanya diselang-seli dengan beberapa sarakan anjing daripada kawasan penempatan kaum Cina yang berdekatan. Ianya tidak begitu diambil pusing oleh sentri pada ketika itu. Di ketika kedinginan bening subuh, iaitu sekitar jam 6 pagi, tiba-tiba unit pelatun ini dikejutkan dengan bunyi letupan yang membingitkan di kawasan mereka. Terkejut dengan bunyi letupan seakan memecahkan gegendang telinga itu, ada antara mereka yang bangun bertempiaran mencari tempat untuk berlindung sambil mengangkat senjata mereka. Selang beberapa minit selepas bunyi letupan, pondok tempat unit pelatun Company A bermalam mula dihujani dengan peluru daripada musuh. Di kala inilah mereka amat pasti bahawa mereka telah diserang hendap oleh gerila komunis. Masih di dalam suasana kegelapan di waktu subuh, dengan mentari masih lagi menyembunyi diri di sebalik awan, 16 anggota pelatun terus membalas tembakan daripada kawasan mereka berlindung. Biar putih tulang, jangan putih mata, menyerah kalah tidak sekali. Inilah semangat anggota keselamatan kita, apabila berhadapan dengan serangan yang tidak diduga. Di saat bertali arusnya peluru tanpa mata dari kedua-dua belah pihak, Ranger Arshad sempat mencapai alat komunikasi untuk melaporkan hal yang berlaku ke ibu pejabat mereka. Dikatakan usai sahaja komunikasinya dengan pihak ibu pejabat, alat penghubung itu juga ditimbak oleh gerila komunis sehingga rosak dan tidak boleh digunakan lagi. Ini bermakna mereka sudah terputus komunikasi dengan sebarang bantuan. Sandaran adalah sepenuhnya di pihak mereka sendiri untuk berjuang berhabis-habisan. Dengan segala pengalaman yang ada, Sarjan Joseph Mileng anak Kilong dan Kopral Dajai anak Anggi cuba mengatur strategi untuk menyerang balas yang lebih sempurna ke atas gerila komunis. Di kala itu juga, sudah terdengar sayup-sayup arahan daripada gerila komunis yang meminta mereka menyerah diri. Bukan namanya anggota Ranger jika hendak menyerah sebegitu sahaja kepada musuh negara. Secara perlahan-lahan, mereka mula mengatur barisan seadanya di sekitar pondok, walaupun terpaksa merangkak. Siaga segaranya, dengan satu jeritan dari Kopral Dajai, iaitu laungan keramat, agik hidup agik nelaban. Kesemua anggota pelatun membalas serangan dengan lebih jitu, ke atas gerila komunis di hadapan mereka. Bom tangan dilontarkan ke atas komunis tanpa henti, berserta dengan tembakan peluru. Ini menyebabkan komunis yang amat yakin sebelumnya, sudah mula gentar. Asakan bertali arus pelatun Ranger itu, menyebabkan komunis cuba untuk mengundurkan diri. Melihat kepada tindak balas itulah, Sarjan Joseph Mileng mengarahkan Kopral Dajai dan Ranger Unggik untuk mengejar mana-mana komunis yang cuba melarikan diri. Malah dia sendiri sudah berada jauh di hadapan mengejar komunis, sementara yang lain diarahkan untuk bersiaga di sekitar pondok. Bayangkan hanya 3 anggota yang mengejar kumpulan komunis yang cuba melarikan diri, kemudian berpecah kepada 3 kumpulan sememangnya sesuatu yang amat gila untuk dilakukan. Diceritakan, Ranger Unggik yang telah tercedera terkena tembakan terus bertempur 1 lawan 2 dengan komunis. Tanpa memperdulikan keselamatan dirinya, beliau tetap tidak beralah dan menyerang tanpa rasa gerun sehingga masih mampu membunuh kedua-dua komunis tersebut. Walau dalam keadaan cedera, dikatakan Ranger Unggik tetap mengheret kedua-dua mayat komunis itu sehingga ke tepi jalan raya utama. Pada ketika inilah beliau didatangi oleh Sarjan Joseph Mileng, Kopral Dajai, Lance Kopral John, Ranger Rimau dan Ranger Balau yang keluar dari arah hutan yang sama. Dikatakan Ranger Unggik sudah bersedia untuk mengangkat parangnya bagi mengadakan upacara ngayau ke atas 2 mayat komunis itu. Jika tidak ditegah oleh Sarjan Joseph Mileng, sudah tentu 2 mayat komunis itu telah bercerai kepala dari badan. Sememangnya adat ngayau ke atas musuh sudah serasi di dalam penghidupan masyarakat Dayak Borneo suatu waktu dahulu. Sekitar jam 7 pagi barulah bantuan tiba dengan kekuatan yang lebih besar. Komunis yang melarikan diri dijejaki sehabis mungkin. Ops Ngayau 3 yang berlaku pada tanggal 27 Oktober 1971 menyaksikan 5 anggota komunis telah berjaya dibunuh
dengan Ranger Nyambung Anak Bangsa telah terkorban kerana terkena tembakan peluru musuh di bahagian kepala. 3 anggota unit pelatun yang tercedera dalam pertempuran itu ialah Ranger Unggik sendiri yang mengalami kecederaan di bahagian pinggang, Lance Corporal Malang di bahagian kaki kiri, manakala Ranger Ashad di bahagian mukanya. Sementara itu, dikatakan kesemua anggota unit pelatun ini turut mempunyai masalah pendengaran selama lebih kurang 2 minggu lamanya. Ianya impak letupan dari senjata pihak komunis sewaktu serangan hendap tersebut. Atas keberanian yang tidak terhingga, serta hikmat bakti cemerlang sewaktu Ops Nayau 3 ini, Sarjan Joseph Mileng Anak Kilong, dari Ketalit Kapit, Korporal Dajai Anak Anggi, dari Rumah Penurin Betong, dan Ranger Unggik Anak Anti, dari Rumah Engkang Sungai Paku Ulu Mujung Kapit. Mereka telah dianugerahkan pingat gagah berani oleh Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdul Halim Al-Haj pada tanggal 23 Disember 1971. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu berterima kasih kepada ATM kerana tanpa pegawai dan anggotanya yang berdedikasi dan sanggup mengadai nyawa, sudah pasti negara berada dalam keadaan lemah dan mudah diceroboh, termasuk dijajah semula. Terima kasih kerana menonton. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Inilah bangsa kita yang ikhlas.